Hai, Assalamualaikum. Okey, kita akan sambung tajuk yang terakhir dalam bab yang ke-6, tajuknya bentuk muka bumi. Dan tajuk hari ini adalah tajuk subtopik 6.3 iaitu kepentingan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. Okey, kepelbagaian bentuk muka bumi di Malaysia membolehkan pelbagai kegiatan manusia dijalankan. Kegiatan tersebut berbeza-beza mengikut kesesuaian bentuk muka bumi. Contoh kalau bentuk muka bumi tanah tinggi, dia berbeza dengan tanah pamah. Tak sama. Okey, kita lihat yang pertama iaitu kepentingan tanah tinggi. Terdapat 3 kepentingan tanah tinggi, iaitu yang pertama untuk pelancongan, yang kedua sebagai pertanian dan yang ketiga jana kuasa hidroelektrik. Okey, kita lihat yang pertama, kepentingan yang pertama itu sebagai pelancongan. Kenapa dia sesuai? Kawasan tanah tinggi ini mempunyai pemandangan yang menarik. Kemudian suhu dia juga nyaman, iaitu suhu dia sejuk. Kemudian sesuailah untuk pelancongan. Contohnya Bukit Bendera di Pulau Pinang, Gunung Kinabalu di Sabah dan juga Genting Highland di Pahang. Okey, yang kedua sesuai untuk kegiatan pertanian. Kawasan tanah tinggi ini dia sesuai untuk tanaman hawa sederhana. Contohnya sayur, bunga, buah-buahan. Contohnya di Cameron Highland Pahang ada ditanam buah stroberi. Kawasan itu memang sesuai untuk penanaman buah stroberi. Kemudian tanah tinggi Kundasang Sabah juga pun ada sayur-sayuran, banyak sayur-sayuran. Okey, yang ketiga, kepentingan yang ketiga adalah jana kuasa hidroelektrik. Kawasan tanah tinggi dia menerima hujan yang banyak sesuai untuk penjanaan kuasa hidroelektrik. Contohnya empangan Kenyir di Terengganu, empangan Temenggur di Perak, empangan Cenderuh juga di Perak, kemudian empangan Bakun dan juga empangan Batang Ai di Sarawak dan empangan Tenom Pangi di Sabah. Okey, boleh lihat gambar di sini. Ini adalah contoh empangan Bakun yang ada di Sarawak. Okey, seterusnya kita lihat muka surat 69, kepentingan tanah pamah. Terdapat 4 kepentingan tanah pamah kalau awak tengok buku teks awak, iaitu yang pertama untuk pertempatan, yang kedua perindustrian dan perdagangan, yang ketiga perhubungan dan pengangkutan, dan yang keempat untuk pertanian. Okay, kita lihat yang pertama, kawasan tanah pamah yang rata serta struktur tanah yang stabil ni dia sesuai untuk pertempatan. Okay, sebab apa dia rata? Jadi contohnya Kuala Lumpur, Johor Bahru Johor, Alor Setar, Kedah dan juga Sandakan. Ini antara contoh sajalah. Okey, kemudian yang kedua, kepentingan tanah pamah kedua sesuai untuk perindustrian dan perdagangan. Kawasan tanah pamah ini dilengkapi kemudahan infrastruktur asas berpotensi menjadi kawasan perindustrian dan perdagangan. Contohnya, kawasan perindustrian Berai di Pulau Pinang, kawasan perindustrian Shah Alam di Selangor dan juga kawasan perindustrian Kamunting, Perak. Kalau kita nak buat pertempatan perindustrian dan perdagangan tak sesuai dekat tanah tinggi tak sesuai. Okey, yang ketiga, kepentingan yang ketiga adalah untuk tempat perhubungan dan pengangkutan. Jalan raya, landasan kereta api dan lapangan terbang semua dibina di tanah pamah. Contohnya Lebuh Raya Utara Selatan, lapangan terbang KLIA, landasan kereta api laluan pantai barat. Okey, yang keempat, sesuai untuk pertanian juga. Kawasan tanah pamah ni sesuai untuk pertanian. Contohnya padi di dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan dan Delta Rajang. Contohnya getah, kelapa sawit dan nanas di dataran Johor. Okey, yang seterusnya iaitu kepentingan saliran. Okay, ini yang kedua terakhir. Ada 4 kepentingan saliran, iaitu saliran kalau orang tanya awak apa itu saliran, dia merujuk kepada sungai dan tasik. Iaitu kepentingan yang pertama sempadan, yang kedua perikanan, yang ketiga perhubungan dan pengangkutan, dan yang keempat pengairan dan penjanaan hidroelektrik. Okey, kita lihat kepentingan yang pertama iaitu sempadan. Sungai di Malaysia fungsi dia sebagai sempadan antarabangsa dan sempadan negeri. Contohnya Sungai Golok, dia adalah sempadan antarabangsa antara Malaysia dengan negara Thailand. Kalau Sungai Bernam pula, dia sempadan antara negeri Selangor dengan Perak. Kemudian dia juga penting sebagai tempat perikanan. Sungai dan tasik ini penting untuk kegiatan penternakan dan menangkap ikan air
tawar. Contohnya Sungai Endau di Johor, Sungai Rajang Sarawak, Sungai Pahang di Pahang dan Tasik Kenyir di Terengganu. Okey, kepentingan saliran yang ketiga adalah sebagai perhubungan dan pengangkutan. Sungai juga digunakan mengangkut kayu balak. Contohnya Sungai Kinabatangan Sabah, Sungai Rajang Sarawak dan juga Sungai Baram juga di Sarawak. Okey, kemudian yang keempat pula adalah pengairan dan penjanaan hidroelektrik. Sungai dijadikan empangan untuk menjana kuasa hidroelektrik. Contohnya, empangan Tenong Pangi Sabah, kemudian empangan Murum di Sarawak, empangan Kenering di Perak dan juga empangan Pergau di Kelantan. Okey, ni info. Bandar Temerloh di negeri Pahang dikenali sebagai bandar ikan patin. Sebab apa? Penternakan ikan patin dalam sangkar banyak dijalankan di Sungai Pahang sekitar daerah ini. Ikan patin juga menjadi masakan yang istimewa disajikan di restoran di Bandar Temerloh. Kalau tengok orang Pahang majoriti semua suka makan ikan patin. Okey, yang terakhir adalah kepentingan pinggir laut. Juga ada 4 kepentingan, iaitu yang pertama sebagai perikanan, yang kedua pelancongan, yang ketiga perlombongan dan yang keempat pelabuhan. Kita lihat satu persatu. Kepentingan pinggir laut sebagai perikanan, antara kawasan perikanan utama di Malaysia contohnya Kuala Selangor di Selangor, kemudian Kuala Muda di Kedah dan juga Sandakan Sabah. Kita tengok ini adalah perikanan di Sabah lah. Kita tahulah kawasan pinggir laut ni semua kawasan ada menjalankan aktiviti perikanan. Contohnya juga di Kabung pun ada kan. Kemudian yang kedua, pinggir laut juga sebagai pelancongan. Kawasan pinggir laut mempunyai pelbagai ciri fizikal yang mampu menggalakkan kegiatan pelancongan. Contohnya Pulau Pangkor di Perak, Pulau Sipadan di Sabah, Pulau Tiaman di Pahang. Bukan ini saja, ada banyak lagi pulau. Contohnya pulau apa? Ini Pulau Sipadan di Sabah. Kemudian yang ketiga sebagai perlombongan. Kawasan pesisir pantai kaya dengan sumber mineral seperti petroleum dan juga gas asli. Sumber ini terdapat di kawasan pesisir pantai Terengganu di Sarawak dan juga di Sabah. Ini contoh pelantar minyak di Terengganu. Dan yang terakhir, kepentingan pinggir laut adalah pelabuhan. Kawasan pinggir laut berteluk dan terlindung daripada tiupan angin kencang sesuai dijadikan tapak pelabuhan dan tapak pelabuhan. Contohnya Pelabuhan Kelang di Selangor dan juga Pelabuhan Pasir Gudang di Johor. Ini Pelabuhan Kelang. Okey, kita lihat imbas kembali. Tajuk yang kita dah belajar dalam bab yang ke-6 iaitu tajuk bentuk muka bumi. Okey Tanah Fama, apa ciri-ciri Tanah Fama, kemudian kepentingannya, Tanah Fama pula, dan tinggi, kemudian Tanah Fama, saliran dan juga pinggir laut. Okey, soalan A dan B awak dah buat. Okey, Cikgu nak awak buat latihan C sahaja. Dengan menggunakan kreativiti murid, awak kena menghasilkan peta pemikiran ataupun peta etik ataupun peta minda untuk menyatakan kepentingan tanah tinggi. Tanah tinggi sahaja. Ingat tu, tanah tinggi sahaja di Malaysia berserta contoh kawasan. Kalau awak nak tahu macam mana bentuk peta pemikiran, boleh Google. Awak type je peta etik. Ada banyak, ada 8 bentuk peta pemikiran. Okey, tak faham? Tanya cikgu. Sekian, terima kasih.